pelbagai informasi bersama Malaysia hari ini, Khamis 13 Januari. Kisah inspirasi betapa mudahnya seorang pemuda menguasai 7 bahasa. Awas pembuli jalan raya. Bagaimana cara menghadapinya dan sejauh mana peranti dashcam dapat membantu? Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini 13 Januari. Saya Fitri Yahya dan saya Nazli Rahman. Ya, kita menghidupkan pagi anda pada Khamis 13 Januari ini dengan pelbagai pengisian yang menarik. Antaranya seorang adik kita 20 tahun saja begitu berbakat. Mindanya lain macam, lain dari yang lain. 7 bahasa dikuasainya dan kita akan uji dia di MHI pada hari ini. Okey, dan kita menjangkakan Januari ini tahun yang mungkin bulan yang agak tenang, tetapi baru masuk hari ke-13 macam-macam isu yang berlaku dalam Malaysia ini, berbagai topik yang trending, dan ini menunjukkan bahawa kita di zaman yang cukup mencabar. Berbagai isu. Jadi yang anda sebutkan tadi, perlu ada keperluan untuk mungkin upgrade diri, tingkatkan kebolehan. Misalnya kalau zaman sekarang ini sangat kompetitif, jadi mungkin mereka yang cemerlang bidang bahasa ni dapat cari peluang untuk kembangkan bakat ataupun bekerja di luar negara. Mungkin satu hari nanti mungkin anak-anak kita kan mungkin orang Malaysia bekerja di Singapura, tetapi berkahwin dengan orang Vietnam di London. Bermaksud kita dalam satu era yang menuju ke semua global itu dipersatukan dengan cantik. Globalisasi itu dia, Fitri Yahya. Dan juga kita sebagai pengacara rasa tergugat sikitlah kan, terancamnya juga di sana. Dan kita juga akan menyentuh kisah buli di jalan raya dan macam mana dashcam. Sekarang kita terbaru ada dashcam di sana. Bagaimana footage daripada dashcam dapat menyelamatkan diri anda sebagai bukti untuk membawa pembuli-pembuli jalanan ini. Nanti kalau anda ada isu anda mungkin pernah dibuli ke, ada pengalaman ke, nanti telefon kami untuk kita berkongsi dengan pakar yang membicarakan topik ini. Tapi semalam berita yang sedih untuk peminat sukan Malaysia, terutamanya kepada seluruh rakyat Malaysia lah, sebab saya ketika awal kerja di TV3, dia antara individu terawal yang saya temu bual. Walaupun kita entah siapa kan, budak-budak muda, dia melayan dengan baik, memberi kerjasama yang cukup hebat dalam memberikan isu sukan, semangat yang membara tentangnya. Tepat sekali. Kita bercerita tentang Serbagai Singh yang telah pun meninggalkan kita semalam ya, dan beliau dijangkakan telah meninggal dunia akibat sakit jantung, serangan jantung sewaktu berbasikal ya, Fitri. Itu dia, dan kita pun mengharapkan supaya anda semua menghormati keluarga Shelby dan tidak menularkan gambar yang saya tengok. Sebab ini ikon yang amat kita sayangi, dekat di hati. Kalau ada pelbagai kejohanan Malaysia, dunia, apa saja, dialah yang kita rujuk sebagai pakar. Dan kalau melihat kepada Instagram di FAM Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia pun mengucapkan salam takziah kepada keluarga Shelby susulan pemerigaannya secara mengejut petang semalam pada usia 61 tahun. Sebagai peminat KL City suatu masa dahulu, Kuala Lumpur dinamakan Kuala Lumpur FA, dan Serbagai Singh telah pun berkhidmat dari 1986 sehingga 1989 menjadi juara Piala Malaysia 3 kali berturut-turut. Jadi Piala Dunia, Euro, Piala Malaysia, apa saja, mendiang rujukan utama yang begitu mesra kerana kefasihan berbahasa Melayu, bahasa Inggeris semua, dan juga semangatnya, kemesraannya, kebaikannya akan terus dikenang. Dan ini satu rangkuman kami untuk perkhidmatan individu bernama Serbagai Singh untuk titipan kita bersama. Bingkisan kita istimewa untuk anda. Legenda bola sepak negara Serbagai Singh, atau lebih dikenali sebagai Shelby Singh, disahkan meninggal dunia petang semalam pada usia 61 tahun. Mendiang dipercayai mengalami sesak nafas ketika berbasikal di Iskandar Puteri, Johor, dan dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Anak kelahiran Keluang, Johor itu dikenali sebagai seorang pemain pertahanan kental sepanjang kerjaya bersama Johor, Kuala Lumpur, Pahang dan Negeri Sembilan sebelum menempa nama sebagai personaliti televisyen pada tahun 1997. Bukan sahaja pernah berkhidmat dalam mengendalikan pasukan kebangsaan, malah Shelby juga pernah menjadi penasihat rancangan realiti televisyen, My Team dan Melaka Telekom FC. Mendiang Shelby meninggalkan 2 orang cahaya mata. Takziah diucapkan kepada keluarga Serbagai Singh.
Shabby Singh, we will miss you definitely. Itulah dia sedikit rangkuman daripada MHI menghormati idola bola sepak negara kita. Dan semoga tabah untuk keluarga Shabby dalam menemui ujian yang hebat ini. Baik, kita berganjak pada agenda berikutnya di MHI. Dan kita pun ingin menggalakkan anda semua untuk, anda sebenarnya tak belajar bahasa asing? Untuk saya ni, kita belajar di bahasa lah, kita belajar di Malaysia ni lah. Tapi apa yang saya kagum apabila rakyat Malaysia ni mempelajari suatu bahasa yang tak mungkin dipelajari di Malaysia atau Itu sukar dia. dipelajari di Malaysia. Sebab mungkin zaman kita muda dulu, tak ada kemudahan untuk online. Betul. Dan interaksi sosial itu tidak ada. Sekarang ni, anak-anak muda boleh berinteraksi dengan satu dunia di berbagai platform. Dan kita bertuah kerana ada anak muda yang cemerlang, ya. Sebab nak belajar bahasa ni juga memerlukan kepada, saya ingat, kena ada bakat jugalah. Kena ada bakat. Orang kata ada 8 kinds of intelligence, 8 jenis kecerdasan minda kalau kita ikut model daripada Gartner, ya. Salah satunya adalah linguistik. Itu dia linguistik. Seorang ada bahasa yang betul tak kisah sangat tentang bunyi. Ada bahasa yang memerlukan kepada tone language kan. Jadi apa pula cerita daripada adik ni, masih lagi muda, berpotensi dalam mungkin menjadi seperti arwah Datuk Wan Zee Lokman. Manalah tahu, berbakat. Kita Okey. bersama dengan saudara Azri Henry. Walaupun lokasinya di Johor Bahru, tapi memang anak watan Sabah. Apa khabar dah kau di sana? Halo, kabar baik. Alamak, okey. itulah dia. Kita nampak kat YouTube, kat di MHI pun, handsome boy orangnya Itu dia. Nak tanya dalam bahasa apa? Okey, setakat ni saya nak bertanya kepada Encik Azri, ya. Anda viral sebab anda mampu menguasai 7 bahasa, betul? Betul, bolehlah. Bolehlah, okey. Okey. Sekarang ni kita nak bertanya, kita tanya, dia kuasai bahasa Melayu, mestilah kan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris sebab kita belajar di sekolah. Bahasa Mandarin sebab Azri ni belajar di Sekolah Jenis Kebangsaaan Cina 8 tahun. Okey. Jadi okeylah, kita faham di sana. Dan juga bahasa sungai atau bahasa ibunda anda kan? Ya, betul. Parents saya dulu. Okey. Jadi dulu masa zaman remaja kecil-kecil tu tengok kartun ke, tengok cerita Jepun ke macam mana? Kalau cerita Jepun. Saya dulu ada tengok anime, tapi itu tidak berapa membantu lah sebab time tu belum ada motivasi mau belajar bahasa lagi. Tapi masa masuk Form 4, ada exchange program. Situ saya kenal ramai orang Jepun and then from there it's all begin. I see. Jadi bila dah kuasai Mandarin, mudah tak untuk Jepun ataupun satu yang sangat-sangat berbeza? Saya rasa setiap bahasa dia ada kelainan dia. Okey. Ada cara dia mau macam mana mau fasih macam Mandarin, kita kena lebih pandai pronounce sebab ada jenis 4 intonasi. Wah, dia tahu 4 intonasi dia. Mestilah dia tahu kan? Pelajar kan? Dia pelajar Tapi semalam. kat sini Okey. saya nak tanya, bahasa Jepun, bahasa Sepanyol, bahasa Rusia, bahasa-bahasa yang bukannya senang untuk kita pelajari di Malaysia. Okey. Kalau misalnya kata kalau Korea, okey sebab tengok Tengok K-pop, K-drama. Tapi ini 3 bahasa ni, saya baca di sini, awak belajar dari YouTube. Betulkah ni? Ya, semua saya belajar dari YouTube saja sebab tu cara paling senang lah bagi saya. Saya tanya betul-betul ni sebab ini kita bersiaran langsung Satu Malaysia. Kau jangan tipu Satu Malaysia bulat-bulat ni. Betul kau belajar dari YouTube, ya? Ya, dari YouTube saja. Okey, jadi orang kata kalau nak belajar bahasa ni, dia kena ada coach. Dan kalau kita dengar, dengar. Tapi untuk praktis tersebut tu, kena ada mentor. Siapa menjadi mentor? Saya bila belajar YouTube ni, mungkin interaksi dengan kawan-kawan daripada negara berbeza ke macam mana? Untuk setiap bahasa saya memang ada satu YouTube channel yang saya tengok. Kalau Spanish with Paul. Kalau Koji pula Benji with Japanese. Okey. Jadi dah sampai 7 bahasa. いや、I don't know。モルの言語は、サーバー人の言語。I'm gonna teach you how to say I love you, Asiha au Riun. Asiha au Riun. Asiha au Riun は大好きだ、愛してる。 Okey, itu dia. Ni sedutan. Kita pun terkagumlah sekejap. Okey. Cuba cakap Cina nak dengar. Lama tak dengar orang lain cakap Cina. Betul juga. Sebelum kita pergi ujian kecil dulu. Syani boleh? Syekh. Boleh. Ustaz, dia bahasa Hokkien. Okey. Okeylah. Kalau kita nak uji pun, kita uji bahasa Jepun lah. Tolong translasikan kepada bahasa Jepun, ya. Ini ujian pertama awak pada hari ini. Abang Aziz jatuh bot. Mau ikai dia nak ni apa dia? Abang Aziz jatuh bot. Abang Azri. Abang Aziz jatuh bot. 有人是阿邦阿ziz吗？因为他是东干的人。 No. Belakang saya tidak dengar. Oh, Abang Aziz jatuh bot.
tahu bot jatuh, douche. Oh, Dalam bahasa Jepun, silakan. Atsuri-san, Atsuri-san wa nani kalau jatuh saya lupa sudah kalau jatuh. Boto kara ochita. Betul. Aziz, Ori-chan, boto kara ochita. Moto kara cita. So. Mungkin slang saya salah kot. Betul tadi. Okey. Ini pula ujian yang kedua anda. Baik. Okay? Sekarang sebab awak cakap kita pun tak tahu bahasa Jepun. Jadi dia awak salah ke awak betul Kan kita tak tahu siapa yang nak akan semak kan. Kita terpaksa undang seorang sahabat langsung dari Jepun iaitu dari Fukuoka, Kauji Honda. Apa khabar Kauji? Kabar baik. Selamat berkenalan. Jepun ni cakap Melayu dengan kita. Ohayo gozaimasu, Kauji-san. Wah, macam mana awak boleh pandai bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Saya belajar bahasa Melayu di universiti. Wow, Pada tahap tinggi sebab tu dia belajar pada. Okey, Kauji sekarang ni kan Fukuoka lebih kurang waktu Malaysia saja kan? Sekarang ni pukul 9? Pukul 10. 10. 10. Okey, baik. Okey. Kita pun nak interaksi dah ni. Okey, kita nak berikan ujian kepada kawan kita Encik Azri ni. Okey, so Kauji-san, please listen to his Japanese dan please give us rating. How many stars you want to give him? So Azri dah bersedia belum? Mungkin kita beri diorang satu topik. Kita beri satu topik. Okey, kita cerita tentang corona. Coronavirus. COVID-19. Okey, silakan. はい、コジさん、久しぶり。久しぶりです。今、どこに住んでるの？福岡の県でしょ？福岡の糸島市っていう場所に住んでます。なるほど、なるほど。福岡に行きたいです。福岡はめっちゃいいところで。多分、来年の9月に。9月に、本当。今、福岡県のコロナはどうですか？今はどんどん感染者数どんどん増えてるかな。 Kita nak cakap ni. Kauji-san. What did you say, Kauji-san? Kauji-san cakap apa? Okey. Kauji mungkin dapat terjemahkan apa yang dibincangkan tu untuk pengetahuan penonton. Ya. Azri, Britania saya, Kauji tinggal di mana? Dan selepas itu, Azri bertanya seorang tentang nombor penyakit COVID macam mana di Jepun. Wow. Okey. Macam Kauji sendiri macam mana boleh jatuh cinta dengan bahasa Melayu? Kenapa memilih bahasa Melayu? Kerana bahasa Melayu terdengar comel. Comel. Comel seperti gadis-gadisnya juga ya. Azri kalau comel Jepun apa yang seerti dengannya comel? Kawaii. Kawaii ne. Sebab tu ada lagu. Begitu. Macam Alright. Giyomi kan. Okey, berapa bintang awak nak bagi bahasa Jepun Azri? How many stars? What is the rating? Melihat kepada kepandaian Azri cakap bahasa Jepun, berapa markah nak beri kepada Azri? Kalau 1 sampai 5? 100. 100. Wow, okey. pas. Betul-betul Azri tidak tipu satu Malaysia. Okey. Apa Kauji, di Fukuoka dengan Tokyo lain sikit tak dia punya dialek? Dan ada. Ada. Ada lain sikit dialek Tapi dia macam di sini. Azri ambil yang mana? Yang formal ya? Azri bercakap bahasa Jepun formal. Sangat bagus. Secara amnya begitu. Okey, Kauji-san, thank you very much. Arigatou Terima kasih. gozaimasu. Langsung dari Fukuoka. Yes, langsung dari Fukuoka. okey, Azri, di sini awak telah berjaya. Pas kita Sekejap, pergi. Kauji dah sampai Malaysia belum? Sudah? Okey. Oh, tak apa, mungkin ada sikit. Sorry, Kauji punya Kauji. audio pun dah tak ada di sana. Jadi Azri, di sini anda 20 tahun sedang belajar di Universiti di Johor Bahru. Sedang belajar jurusan apa tu? Saya belajar broadcasting sekarang ni di Habislah kita. Alamak. Awak belajar broadcasting. Awak nak jadi pengacara ke? Saya mau jadi penyampai radio. Penyampai radio. Tidak itulah. mau jadi betul TV star macam Abang Fitri Tapi Yahya. agaknya nak guna bahasa apa sebagai bahasa utama nanti? Berani tak macam masuk ke channel Mandarin ke macam mana? Ya. Mungkin saya ingin buat yang something lagi menarik. Mungkin saya akan gabungkan semua bahasa yang saya tahu. Akan mengajar juga lah di samping itu sama orang yang mendengar. Itu dia. So awak ada lagi dua orang kata language iaitu Sepanyol dan Rusia. Tigorovich Porovsky? Dan я немного говоришь по-русски, но плохо, да. Wah, betul lah dia boleh cakap Betul. Rusia betul. Bulat-bulat pula tu. Awak belajar Rusia daripada YouTube juga?
Ya, saya Rusia dan Spanish mainly dari Netflix dan juga YouTube. Wow, awak memang seorang yang sangat berbakat, Azri. Azri, We will keep our eyes on คุณ you. พูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไหมครับ Oh, dia buka Thailand. Thailand. Dia buka Thailand pula. Aku yang sini tiba-tiba apa yang sudah terjadi di sini. Kita Terima tak apa. kasih Azri. Okey. Semoga baju jaya. Dan satu hari saya nak lihat awak di depan kaca TV menggantikan kita, skuad pelapis kita. Azri, I will keep 可以 my 吗？ eyes 因 on 为 you. uncle 他朋友。 Okey, okey. Uncle, astagfirullahaladzim. Okey, terima kasih Azri. Ni bakat yang begitu gilap lah. Tu Pemahiran tepat sekali. intelligence dalam bidang linguistik. Linguistik, Senang ya. ha. Mungkin dapat kita perkasakan lagi bakat-bakat sini dan cungkil. Okey, baik. Tepat sekali. Dan selepas ini kita akan berehat seketika dan apabila kita kembali kita akan berdiskusi tentang buli di jalan raya dan kita buka talian kita untuk anda semua untuk berkongsi cerita. Adakah anda pernah dibuli? Kalau anda pemangsa, kalau anda berani telefon, boleh saja kita berbicara. Nombornya 0377261603. Jangan lupa. Okey, itu dia. Kalau tak sempat kita boleh layarkan di Facebook apa persoalan, mungkin apa persediaan. Sebab kita bimbanglah tengah memandu, ada anak kecil, Betul. ada orang bawa kayu ke apa semua, apa keperluan kita untuk berhadapan dengan situasi yang cemas itu. Pembuli ini memang kadang-kadang dia ni orang yang baik. Betul. Tapi bila pegang steering, kenapa bertukar watak? Selepas ini di MSI kita bincang bersama. Cuba lihat selepas ini. Acap kali disiarkan di dada akhbar isu buli jalan raya yang kerap berlaku dalam negara. Perlakuan tidak bermoral ini bukan sahaja memberi impak buruk kepada diri pelaku, bahkan juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Lebih serius, pergaduhan yang tercetus daripada masalah ini boleh berlarutan sehingga membawa kepada kematian. Apakah punca sebenar pemandu tidak bertanggungjawab ini untuk bersikap sedemikian? Golongan manakah pula yang seringkali menjadi mangsa? Apa you mau? Saya apa polis? Pemandu-pemandu lama lah kat highway ni, yang dah biasa dengan jalan-jalan ni, yang Selalunya lelaki, tapi kadang ada juga perempuan ni yang melakukan buli jalan raya sebab dia orang tak tahu sama ada tak tahu peraturan ke apa ke kan. First is orang muda, and second is orang yang maybe kereta diorang high powered sikit lah. Mostly dia tak kira ages pun, tapi banyak spekulasi kata orang yang lebih muda selalu macam tu. Buli atas jalan raya ni mereka mungkin tak ada niat. Mungkin ada emergency case, rushing, nak kejar something kan. Kita tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia rasa diri dia lebih hebat daripada undang-undang. Atau dia sebenarnya tak faham tentang undang-undang jalan raya menyebabkan dia rasa dia lebih hebat daripada orang yang tak ada buli tu. Kalau untuk macam mangsa, selalunya perempuan lah yang kena. Lagi kalau macam lelaki bawa kan, sebab perempuan dia orang main masuk je jalan mana-mana yang dia orang nak. Dan biasanya dalam kereta tu juga ada ahli yang berkeluarga. Macam contoh satu keluarga lah, dia membawa anak kecil. Dia tak ada spesifik golongan, semua orang boleh kena. Sama ada perempuan ataupun orang yang baru, I think baru yang dapat P ke, selalunya akan jadi macam tu. Enggan terus menuding jari, masyarakat perlu mempraktikkan budaya serta cara pemanduan yang berhemah demi kebaikan bersama. Nasihat saya cuma macam kita ada peraturan jalan raya. Bila dah ada peraturan tu, kita ikutlah peraturan tu. Kalau dah jalan tu tak boleh masuk, ikut je simpang awak. Jangan nak suka-suka hati masuk, dah lah tak bagi signal kan. Kita nampak kenderaan tu dah rapat lah, kita bagi laluan lah. kalau nak cepat tu pun, semua orang nak cepat sebenarnya. Jadi respect lah, itu penting respect. Kena ada rasa, bertimbang rasa, fahamkan undang-undang di jalan raya. Saya harap macam betul ansur lah, cepat atau lambat kita akan sampai juga dekat destinasi. Macam Sikap saling menghormati serta sabar ketika memandu haruslah diterapkan dalam diri setiap pengguna jalan raya bagi mewujudkan suasana yang harmoni dan selamat. Itu dia. Anda mungkin boleh jadi mangsa. Kalau kita macam rasa macam okey, tiba-tiba ada muncul, kenapa ni kan? Ada orang kejar ke? Ada orang macam ikut ke? Itu bahaya. Tepat sekali. Dan kepada anda yang ingin berkongsi cerita-cerita tentang pembulian di jalan raya, kalau anda pernah menjadi mangsa, sila hubungi kami di tak boleh Apa ni? Kita nak wawarkan dulu, tapi kita ada mata-mata bersama kita di sini. Encik Kamal Effendi Hashim kita. Itu dia. Terakut dengan siapa tadi kan? Tadi kereta siapa tu? Kereta siapa tu? Mengaku.
Depan warna hijau, belakang warna biru. Siapa punya? Gitu. Tapi kat sini apa yang saya nak pick up daripada apa yang diwawarkan oleh penonton di luar sana. Pembuli jalan ni dia tak kira jantina, lelaki atau wanita. Dia tak kira umur, tua atau muda. Dia tak kira ekonomi. Apa tu, Mercedes besar ke, Myvi kecil pun, pembuli tetap pembuli. Jadi sebenarnya ada kategori-kategori ke untuk pembuli jalan? Kalau jalan raya, kita cerita pasal kalau jalan raya ni dia sebenarnya dia ikut saiz exhaust. Saiz exhaust. Lagi besar exhaust tu lagi power untuk membuli. Lagi action dia. Lagi action. Kalau exhaust 2 lagilah. Dahsyat. Mana yang exhaust patah 2 sorry lah. Itu gitu. mana dia punya kasta rendah sikit lah. So sebenarnya buli ni dia dalam banyak bentuk lah. Dia ada bentuk fizikal, kemudian ada juga kalau kita cakap buli biasa lah kan, buli bentuk fizikal, buli mental, buli seksual, prejudis, diskriminasi. So semua adalah bentuk-bentuk buli. Tapi kalau kita cakap khusus di atas jalan, dia ada gerakan, isyarat, tingkah laku. Kadang-kadang break kan. Jalan-jalan break. Ada Fitri tengah bawa kereta, orang potong, dia tengok. Ahmad Fitri Jaya. Dia datang break nak ambil autograf. Kan tu buli jugalah. Okey, betul. Dia terkenal kan. Kan? Okay. Kalau Nas macam bawa kereta, ada orang juga kan. Impit kan. Dia kan nak ambil autograf juga, rupa nak tarik kereta. Contoh, buli jugalah kan. So, kadang-kadang isyarat je kan. Tapi tadi ada seorang responden perempuan tu saya kurang setujulah. Dia kata selalu yang kena buli perempuan, wanita. Ini minta maaf lah, ni pandangan saya. Kalau pagi-pagi tengok dekat lampu isyarat yang kena buli selalunya lelaki. Ya. Okey, cerita sikit pandangan dia. Kak Kiah ni, kan? Kak Kiah ni dia muka botok je. Muka botok pandang depan kan. Impit. Dah tahu dah potong queue. Impit dia pandang. Kita ni tin. Kak Kiah tu muka botok. Keras saja. Masuk buli baik. Dia menggunakan status dia sebagai Mak Kiah untuk cuba membuli di jalan raya. Muka statik kan. Dia tak peduli dah tin. Pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa. Apa ni, adakah kerana yang buli ni dia bukanlah pembuli yang profesional pun, tapi kerana terdesak dengan provokasi tu. Tiba-tiba orang langgar ataupun macam tiba-tiba membahayakan, sebab terutama kalau ada yang bawa anak kecil ke apa, rasa macam terancam, dia bertindak. Betul. Dia provokasi, kita cakap provokasi serta-merta. Ada kalanya dia potong kan, bagi signal kanan kereta depan, tiba-tiba belok kiri. Contoh Kemudian ada yang horn. Tak tahulah break dia mungkin sambung dengan horn ke kan. Tekan break bunyi horn kan. Sebab orang marah. Right? Ada juga yang potol lepas tu tengok semacam kan. Potong tengok semacam kan. Jadi benda-benda ni yang mencetuskan triggering factor. Sebenarnya benda-benda kecil tu pun dikira buli juga. Belacan pun orang bergaduh mereka buli kan. Jadi ceritanya kadang-kadang dalam kita semua mempunyai software yang sama kan. Kita mempunyai perasaan, kita mempunyai kemarahan. Jadi perbezaannya cara kita berfikir. Saya mungkin jalan pintas, pop marah. Dan mungkin tengah-tengah Fitri dia fikir panjang. Jadi masing-masing ada pilihan pada saat tu. Mentelah kalau ada orang yang terus trigger jadi pemangkin tu, itu yang menyebabkan kita tu. Itu satu. Kedua, di bawah pengaruh alkohol atau di bawah pengaruh dadah. Yang ni dia senang trigger diri dia sendiri kan. Sebenarnya tikus, tapi dah mabuk yang pasal jadi singa. Kan. Kereta pakai gear 1 lorong laju. Kan. Gitu. Membobok kita duduk belakang. Jadi ni pun ada. Kadang-kadang Pak Haji Ibrahim bawa kita slow kan. Dah orang belakang nak marah. Jadi macam-macam bentuk yang kita cetuskan. Kerana kita tidak memahami budaya tu. Bagi orang yang pertama kali sampai, rasanya shock tu. Terkejut tu. Betul lah. Ya. Kan? Kawan saya, Fayan Freak tu. Dia kali pertama bawa kereta, menggigil-gigil tu kereta. Dia risau kalau macam insiden contoh macam ni kan. Kita belum apa lagi orang dah ambil gambar dah. Mungkin dia siap dengan ulasan dia. Aku hajar betul, tapi dia viralkan tanpa orang tu tersempat untuk pertahankan diri. Okey. Kemudian yang paling risau juga kalau dia panggil geng. Kita dah berhenti, kita pun tak nampak apa kan, macam cermin semua dah retak. Kemudian dia dah hello. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan situasi macam ni? Tengok, siap angkat jari kan. Ni semua ni, inilah isyarat-isyarat yang dikeluarkan dari jalan. Yang ni tunjuk-tunjuk kan. Tak puas hati cakap tak puas hati. Jangan tu. Kita boleh buat laporan, ada tempat yang ni bergaduh tengah jalan kan. Semua benda-benda ni memang berlaku di atas jalan raya. Kan? Yang tak ada faedah untuk kita semua. Jadi akhirnya, ramai yang macam Fitri cakap tadi lah kan. Benda-benda ni mencerminkan kita sendiri balik. Tapi takkan kita nak bawa kayu hoki hulu ke hilir? Kau main hoki? Saya tak main hoki, tapi itulah dia. Justifikasi tak ada, babe. Oh, ya ke? Kalau memang pemain hoki atlet kebangsaan, kan, atlet estate ke pun, okey. Memang wajarlah dia bawa kan? Memang wajar. Macam dia kayu hoki pun dia tak tahu berat berapa, macam mana cerita. Jadi kan? apa
senjata yang perlu kita ada? Senjata yang paling baik ialah ihsan. Ihsan. Kesabaran adalah senjata paling baik. Okay? Sabar. Tapi kalau yang serang tu dia agresif, selagi kita berada dalam kenderaan, katalah kereta, selagi itu kita dilindungi oleh body shell sebagai perisai kita. Selagi tak buka tingkap, lantaklah dia buat apa, ya. Sebab nak pecah cermin ni ceritanya susah, tadi. Kecuali kalau kita tahu nak gunakan apa, mungkin boleh pecah lah. Kalau setakat menggunakan helmet, menggunakan tukul pun boleh. Kat luar sana, pergi ambil hammer kan, lepas tu cubalah pukul cermin kereta orang, tengok pecah ke tidak. Rasanya tak pecah lah. Tapi kalau pecah pun kereta orang. Pandai kau, Jadi, selagi berada dalam sana, kita akan selamat. So, cuma perhatikan, okey, saksi-saksi, nombor kereta, macam mana nak ingat kan? Kalau misalnya dia mula daripada ZA. Contoh, dia tak ada kena-mena. Saya bagi contoh, cara saya mengingat, Zakir Anas, betul kan? AA something, Edi Iskandar. Misalnya macam itu kan? Jadi dalam panik tu kita harus masih cakna atas situasi dan cuba mengambil sebanyak detail. Lama tak jumpa ni, bahasa dia cakna. Itu dia. Boleh tahan kan? Dah lama tak jumpa aku kan? Yang paling senang lah, dashcam. Dashcam. Sekarang pun murah, RM70, RM90 kan? Jadi satu keperluan ya. Menjadi keselamatan. Bagi saya dia satu kemestian. Kalau kita ada tu, kita boleh cerita kita punya side of story. Juga kita boleh membantu orang lain yang dibuli atas jalan ni kan. Kalau tak kan, saya jadi saksi mata. Tapi bila ada audio video rakaman ini boleh menjadi dokumen sokongan, boleh diterima, boleh digunakan di mahkamah. Jadi ini kelebihannya. Bagus. Jadi dashcam merupakan satu, orang kata, investment yang menjadi harus ya untuk pemandu-pemandu jalan raya. Kita ada seorang pemanggil. Pemanggil untuk pagi ini siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Encik Salim saya difahamkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan takut Encik Fitri, dia tak bully orang ni. Terputus. Tak cara. Ada di sana. Assalamualaikum Encik Salim. Alamak, terputus. Cara dia macam ni pun bully tu. Kalau atas jalan tu kan, tangan kat luar pandang orang kan. Bila potong. Dan ada juga bully yang mana sekumpulan kata motosikal contohnya yang keliling. Ada. Itu takut tu. Terutama di jalan yang mungkin agak sepi dan sebagainya. Jadi kalau bagi tujuan samun biasanya berkumpulan lah. Tapi kalau atas jalan ni kita tengok kadang-kadang naik beriring kan. Sebelah-sebelah kan. Semua tak bawa kompang kan. Kalau tak sikit boleh. Bagi mengeruhkan keadaan, bawa kompang banyak-banyak tutup jalan tu kan. Jenis-jenis yang konvoi jadi marshal contohnya ya. Jadi ada tindakan yang telah diambil kerana bidang kuasa untuk menutup jalan mengarah lalu lintas ini di bawah polis trafik. Jadi kita dengar semua tindakan-tindakan, kita boleh baca apa yang berlaku. Kalau contohnya satu insiden, kita diserang, mungkin dah daripada luar cermin saja, kita terus kena pecut ke ataupun kena tunggu di situ untuk keselamatan. Yang wajarlah. Ataupun bergantung pada situasi. Kalau keadaan tu, setiap situasi lah unik. Kalau keadaan tu memungkinkan itu, kita melepaskan diri dengan kenderaan kita, lepaskan diri, cari tempat selamat. Tapi kalau keadaan tu menyebabkan dalam kesesakan kita tak ada peluang untuk larikan diri, berapa pilihan yang lain ada. Selain daripada duduk dalam kereta tadi, kita boleh telefon nombor talian kecemasan. Rakan kop misalnya, itu sebab dia suruh daftar rakan kop. Jadi boleh tekan aja. Bila emergency, kecemasan tekan je. Bila tekan je, dia dapat alert kan. Dalam masa antara 10 hingga 15 minit, respon tu sampai. Sebab saya memang ada kawasan yang memang tak ada CCTV. Dan CCTV itu pun kita tak ada dashcam. Jadi orang yang rakam tu yang menjadi bukti, dia akan manipulasi keadaan. Terutama kalau ada saksi yang tak tahu apa-apa kan. Yang baru sampai kita, dahsyat kita ni melanggar motor, contohlah kan. Inilah kita nak tanya pendapat seorang lagi pemanggil kita, namanya Iskandar dari Gombak. Assalamualaikum Cik Iskandar. Boleh cakap? Boleh, silakan. Mungkin ada soalan ke, silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal kes yang tempoh hari tu, yang Syed Daniel yang meninggal akibat perselisihan jalan raya tu. Kes Syed Daniel yang telah meninggal akibat perselisihan di jalan raya. Okey. Jadi nak tanya kepada penganalisis kita ya. Terima kasih Encik Iskandar. Itu yang dikatakan dilanggar daripada insiden yang menjadi membawa kepada kematian. Analisis tu dan juga dia punya di atas jalan raya bergaduh, kemudian melarat sampai membawa kepada tumpahan darah yang lebih melarat lagi sehingga bawa kepada kematian. Jadi kalau dia berpunca daripada kemalangan jalan raya kemudian jadi kematian, makanya
selalunya undang-undang akan pergi kepada kanun keseksaan lah. Kanun keseksaan, walaupun sengaja atau tidak, maka siasatan itu akan dibuat disebabkan sama ada membunuh atau mematikan orang dengan salah. Ini bagi kes tanpa prejudis pada mana-mana kes, biasanya keadaan itu berlaku sebab kita rasa kita mempunyai hak yang lebih di atas jalan. Walaupun marah, tetapi dia tidak cukup. Kalau dia buli, katalah saya kena buli, lepas tu keadaan tu dah reda, tapi saya ambil kesempatan daripada sana, saya keluar, saya pula tunjuk-tunjuk apa semua, saya saja mencetuskan untuk mengambil nasab kejadian tadi supaya orang tu dipersalahkan. Ini satu keadaan yang mungkin berlaku di luar sana. Kedua, dalam keadaan itu orang ni hilang kawalan pada dirinya, dan kemudian menyebabkan kematian sama ada kepada dirinya atau kepada orang lain. Tapi pencetusnya tadi adalah keadaan pertelingkahan tadi. Ini satu kemungkinan lagi. Jadi apa yang kita boleh buat seharusnya kalau selagi kita dapat melarikan diri dan membuat laporan selepas tu tentunya lah kan. Kalau lari sampai ke Batam buat apa ya? Lari, buat laporan, maka ini akan membantu dua perkara. Satu, membantu pengguna jalan raya yang lain. Yang kedua, membantutkan keyakinan kepada bakal pelaku atau pelaku itu sendiri. Baiklah. Apa kata kita berkongsi bersama satu bingkisan di mana kita bertanya kepada pihak polis akan keberkesanan dashcam untuk rakyat Malaysia. Kita saksikan. Rata-rata mereka menggunakan dashcam ni sebagai aksesori tambahan. Mempunyai tujuan tertentu. Ada yang memasang dashcam ni kerana dia nak merakam aktiviti sepanjang jalan dan juga untuk digunakan sebagai bahan-bahan yang boleh membantu dia apabila berlaku khasnya kemalangan jalan raya, road bully ataupun berlaku kejadian jenayah sepanjang perjalanan dia. Maklumat yang dihantar kepada kita melalui rakaman dashcam ini sebenarnya membantu kita dalam siasatan. Kita tidak berkemampuan untuk berada pada setiap masa dan ketika di jalan raya. So, boleh saya katakan bahawa dashcam sebagai mata dan telinga Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik atau PDRM. Terdapat peruntukan undang-undang yang membolehkan bahan ini, yakni rakaman inilah yang dipanggil bahan ini digunakan dalam mahkamah. Kita ada Seksyen 3 Akta Keterangan 1960 yang membenarkan penggunaan sebarang bentuk pendataan, rakaman, dokumen dan sebagainya digunakan bagi tujuan pendakwaan di mahkamah. Dan kita juga ada kebenaran ini juga diperuntukkan di bawah Seksyen 62 Akta Keterangan 1950 yang di mana sebarang rakaman ini merupakan keterangan premier ataupun keterangan utama. Dan keterangan utama ini merupakan keterangan yang boleh diguna pakai di mahkamah untuk mensabitkan individu ataupun pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan berkenaan. Terdapat satu peruntukan di bawah Seksyen 6/1 Akta Bahan Kikisan, Letupan dan juga Senjata Berbahaya 1958 yang menaksirkan dengan jelas individu ataupun mana-mana orang tidak boleh membawa ataupun berada dalam simpanannya tanpa alasan yang munasabah. Tak kira kayu baseball, kayu hoki, senjata, parang dan sebagainya, tanpa alasan yang munasabah, ianya menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 6/1 ini. Dan apabila disabitkan dengan kesalahan, ia boleh dikenakan penjara 5 hingga 10 tahun ataupun dengan sebatan. Apakah justifikasi kita ataupun pengguna jalan raya nak membawa alatan berkenaan? Ada alatan-alatan yang sebenarnya boleh membantu kita. Seperti pepper spray kalau orang mendekati dengan kita dan sebagainya. Dan yang ketiganya, saya sebutkan tadi, dashcam. So, kawal diri, jangan stres semasa memandu, rancang perjalanan supaya kita selamat di jalan raya.
rancang perjalanan anda. Itulah dia saranan daripada pihak polis PDRM. Terima kasih. Dan apa yang Encik Kamal Effendi tadi sebut betul lah kan. Janganlah bawa senjata-senjata. Kalau tak main hoki tiba-tiba bawa kayu hoki. Itu cari pasal lah tu. Dan cabaran dari segi pembuktian lah. Beban pembuktian itu amat penting sekali. Baik, terima kasih kepada Encik Kamal Effendi Hashim, Penasihat Jenayah, yang sentiasa berubah watak ya. Itulah dia dia. akan menjatuhkan sini ikut watak apa yang dibawa. Saya pun nak tengok. Tadi dah bawa tombak lah sebenarnya. Jangan sama-sama. Mesti Jadi, seperti apa yang tertinggal tadi daripada awal, awal dah boleh ikuti lagi di Facebook, di YouTube untuk dapatkan maklumat terutama apa yang dijelaskan oleh pihak polis dalam busa yang perlulah kita patuhi SOP dalam pemaduan. Okey, nanti kita dah banyak lagi bila kita nak bincangkan. Tepat sekali. Jadi selepas ini bersama dengan Encik Fitri Yahya kita tentang isu kesihatan skoliosis ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Kamal Effendi, penganalisis jenayah kita. Kita jumpa lagi di MHI insya-Allah dan kita berehat seketika kembali selepas ini. Kembali di MHI untuk kita tambah ilmu tentang aspek kesihatan. Ini tentang rawatan terkini skoliosis jika biarkan berlarat. Dan saya nak bersama dengan Profesor Madiam, Dato' Dr. Hisham Muhammad Arifin, pakar perunding ortopedik dan pembedahan tulang belakang. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Baik, boleh dapat dijelaskan mungkin pengalaman yang luas. Saya difahamkan ini tahun yang ke-14 sebagai pakar perunding ortopedik dan pembedahan tulang. Macam mana pengalaman ini berkembang di UNUCAM? Silakan. Baik. Terima kasih kerana peluang ni. Yang pengalaman yang paling penting ialah perkembangan dari aspek keselamatan untuk pesakit. Seperti yang kita tahu, skoliosis kalau nak buat pembedahan ialah kompleks major operation. Jadi risiko dia besar. Contoh risiko yang paling kita tak nak ialah seperti paralysis ataupun pesakit menjadi lumpuh selepas pembedahan. Jadi sekarang ni banyak aspek dari segi teknologi yang telah kita gunakan untuk mengurangkan risiko kepada pesakit. Saya rasa keselamatan pesakit inilah yang menjadi aspek paling penting di dalam perkembangan kepada skoliosis surgery. Contohnya ialah penggunaan alat untuk monitor fungsi saraf tunjang sewaktu surgery. Alat ni first kita gunakan tahun 2008. Sekarang dah jadi generasi keempat alat ni pun. Okey. Jadi Doktor, kalau ikutkan pada peringkat asal, mudah tak untuk kesan skoliosis? Yes. Actually sangat mudah. Okey. Ibu bapa sendiri boleh buat. Sebab skoliosis ni mainly terjadi kepada kanak-kanak dalam umur 11, 12, 13, 14. Jadi sebagai ibu bapa, kita cuma perlu melihat belakang anak kita. Contoh dia, bila dia berdiri, kepala dia kena duduk tengah-tengah di atas tulang pinggul dia. Bahu dia sama. Dan kita suruh mereka bongkok ke depan. Kalau orang Islam dia macam rokok ke depan. Bila rokok tu dia akan nampak dia punya tulang tu akan timbul sebelah. Jadi yang ni ibu bapa sendiri boleh lakukan. Sangat mudah. Kalau nampak macam tak normal ke kita kena cuba bila nampak tak normal, dari peringkat awal kita bawa supaya boleh dapat rawatan awal. Jangan biarkan dah sampai terlalu teruk sebab usually untuk kanak-kanak dia akan bertambah teruk. Okey. Doktor, mungkin dengan akses kepada kesihatan yang mungkin baik, adakah ada peningkatan dari segi mereka yang datang untuk dapat rawatan? Betul. Ya. Kalau nak dibandingkan dengan berbelas tahun dahulu, sekarang kita lihat akses kesihatan memang menjadi lebih bagus. Kita dah jarang melihat kes-kes yang kita panggil severe. Untuk yang dah, for example, 100 lebih darjah yang datang lewat. Sebab lagi satu ialah sebab juga terutama di Klang Valley, kita ada juga di mana buat screening untuk skoliosis pada bila student darjah 6. Jadi akan ada screening team yang datang ke sekolah dan melakukan health screening. Yang ini juga telah meningkatkan kesedaran dan early detection untuk pesakit kita. Tadi Datuk dah sebutkan tentang advanced teknologi Mungkin ada perkembangan dapat membantu mungkin pembedahan yang lebih sukses. Betul.
Advanced teknologi ni ada banyak mainly untuk keselamatan. Satu ialah penggunaan neuromonitoring. Okey. Dua ialah penggunaan cell saver. So di dalam pembedahan tu kita dah tak perlu lagi mengambil darah orang lain jika berlaku pendarahan yang banyak. Kita cuma perlu ambil darah pesakit sendiri, recycle dan beri balik kepada pesakit. Nombor tiga ialah penggunaan navigation teknologi yang sekarang dilihat di skrin. So all this teknologi untuk melakukan pembedahan dengan lebih selamat saja. Itu dia. Jadi kalau ibu bapa yang macam risau keselamatan ketika pembedahan dan selepas itu, jadi macam mana untuk meyakinkan keperluan daripada ialah untuk memberi persepsi yang baik sebab mungkin perubatan semakin canggih dan sebagainya, keselamatan dan tahap selamat pembedahan itu. Saya rasa yang terbaik ialah pesakit itu sendiri. Daripada mulut seorang pesakit menceritakan tentang pengalaman dia adalah yang terbaik. So selalunya bila kita ada klinik skolosis, akan ada ibu bapa dan juga yang akan bergaul dekat luar. Dari situ mereka juga dah dapat good exposure. Nombor dua, pesakit-pesakit skolosis ni banyak ada WhatsApp group. Teknologi lagi sekali, Facebook. Semua ni dah, that's why senang. Yes. That's why sekarang ni dah lebih senang untuk convince pesakit yang pembedahan ni sudah lebih selamat. Okey, baik. Jadi mungkin doktor, saya beri peluang pada doktor, mungkin mereka yang ingin dapatkan rawatan, bagaimana untuk hubungi ataupun untuk mendapatkan maklumat? Actually di UKMSC boleh hubungi hospital UKMSC, ada specialist center untuk rawatan lanjut. Itu dia. Anda boleh hubungi www.ukmsc.com.my untuk membuat temu janji, khidmat nasihat dan sebagainya. Sebab kita ada peluang dengan teknologi, dengan pakar untuk membantu anda. Sayang kalau kita tak manfaatkan peluang untuk berkembang ini. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Hisham Muhammad Arifin, pakar perunding ortopedik dan pembedahan tulang belakang, untuk membantu masyarakat untuk kembangkan pengetahuan dan juga membantu mendapatkan kehidupan yang normal dengan kesihatan yang terbaik. Dan kita akan berbincang lagi lepas ini. Banyak lagi agenda akan menyusul untuk kita dapatkan ilmu yang berkekalan. Dan Nas, ada sesuatu nak diwar-warkan? Baik, terima kasih Cik Fitri Yahya kita. Jadi kita teruskan pengisian kita dengan suatu pelancaran istimewa. Itu sumbangan pendidikan awal untuk kanak-kanak autisme yang dilancarkan oleh polis di Raja Malaysia. Abang-abang dan kakak-kakak polis kita memberi peluang kepada kanak-kanak autisme untuk belajar melalui pendidikan awal, bermain sambil belajar. Syabas kita ucapkan. Kita saksikan. 12 Januari, satu majlis penyerahan sumbangan program pendidikan dan kemahiran awal murid autism telah diadakan di Pusat Autism Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur. Pemberian tajaan sebanyak 100,000 daripada Yayasan Bank Rakyat disempurnakan sendiri oleh pengerusinya, Datuk Wira Haji Megat Zulkarnain Tan Sri Omadin, kepada Ketua Polis Negara, Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani Haji Abdullah Sani yang mewakili Pusat Autism Polis Diraja Malaysia. Program ini bertujuan memberi pendedahan kepada murid autism untuk bermain sambil belajar melalui aktiviti yang disediakan. Antara aktiviti tahun 2022 yang telah dirancang di bawah program ini ialah sambutan Hari Autism, lawatan ke Aquaria KLCC dan program terapi berkuda. Mana kita sedia maklum bahawa untuk menjalankan tadbir dan menguruskan pusat sekolah autism ini sebenarnya memerlukan kos yang tinggi. Dan tentu sekali apa yang kita buat ini akan dapat membantu meringankan beban pentadbiran dan juga keuangan pusat autism PDRM ini. Saya difahamkan bahawasanya Yayasan Pengaman dan PDRM telah berusaha agar supaya pusat autism ini antara pusat autism yang terbaik di dalam negara. Dan ekoran daripada itulah Yayasan Bank Rakyat tampil untuk memberikan sedikit sumbangan. Dan semalam kita juga berbincang one off ni okeylah, tetapi what is the continuity? Mesti ada sesuatu yang boleh kita bantu secara berterusan
dan insya-Allah kita dah bersetuju untuk mengangkat pusat autism PDRM ini sebagai sebahagian daripada anak angkat kita lah. Pelaksanaan program ini juga diharap supaya dapat memberi semangat dan kegembiraan buat anak-anak istimewa ini. Hari ini saya nak ajar korang semua tanam pokok mangga harum manis dalam pasu. Antara medium campuran tanah yang diperlukan adalah satu bekas tanah hitam, satu bekas tanah sabut atau sekam padi, setengah bekas baja kompos. Gemburkan ketiga-tiga campuran itu sehingga sebati. Setelah itu, isikan separuh daripada campuran tanah tersebut ke dalam pasu. Kemudian, letakkan anak pokok mangga harum manis ke dalamnya. Seterusnya, kambuskan ke semua campuran tanah sehingga menutupi pangkal anak pokok. Bagi penanaman pokok mangga harum manis ini, dengan hanya tempoh 2 tahun sahaja, pokok ini akan mula berbuah dan anda sudah boleh menikmati hasilnya. Tergoda tak tengok? Tu ada. Awak teruja macam diberi inspirasi nampaknya. Tepi pergi Perlis kan. Di sawah kan. Buat jus harum manis tu. Tu memang terbaik tengah panas-panas kat 8 Tapi pagi. dia musim-musim ke boleh sepanjang tahun? Dia selalunya harum manis ni April dengan Mei. Tapi saya difahamkan di Perlis ni dah ada teknologi baru. Jadi kita boleh dapat sepanjang tahun. Tapi tak banyak. Memang susah. Kalau April, Mei tu, tengoklah Ada satu yang Malaysia. Harum manis mana? jual Harum manis. sekotak dalam 3-4 biji pun dah harga 100 ya. Dahsyat. 1 kilo Dia 20. emas negeri Perlis kan. Betul. Okey. 1 kilo. Tapi dia faham kan kalau kita buat macam tadi tu 2 tahun dah dapat hasil. 2 tahun. Tapi saya pelik juga. Macam berapa besarlah pokok kau kalau dalam pasu kecil macam tu. Sebenarnya 3-4 biji je kot. Tak apalah, daripada tak ada lah kan. Betul. Sebab itu konsep dia tanam depan rumah, belakang rumah macam tu je. Urban farming. Okey, baik. Baiklah, selepas ini sebelum kita mengundurkan diri di MHI, ingin kita war-warkan satu rancangan yang dah sampai episod ketiga ya. Dengan pengacara barunya Fitri Yahya, Aduan Jiwa. Kita dengar sikit. Ada keluar jarum membantal karat. Mungkin itulah satu sihir. Dalam dunia yang begitu mencabar dan kompetitif, ada yang cuba melumpuhkan saingan dengan menghantar sihir yang terlaknat. Kaedah pengamalan ilmu hitam ini bermula daripada dulu sehingga sekarang tidak pernah reda. Dia macam ni, kalau tak dapat lumpuhkan awak dengan cara kasar, cara buli, cara halus saya. Halus begitu dan masih berleluasa ya. Ada lagi sebab dia kedengkian, khianat, dendam semua. Memang ada yang mungkin hampir mati sebabkan sihir ini. Ada yang hilang kawan, ada yang musnah. Semuanya kerana sihir yang syirik dan terlaknat. Astaghfirullahalazim. Jadi Ahmad Fitri Yahya, kita akan membongkarkan segala-galanya dengan program Aduan Jiwa dengan seorang artis Jafar On betul-betul Jafar On. Begini Jafar On dan minggu depan isu yang berat juga. Mana dia berkahwin dengan seorang lelaki ni. Lelaki ni sexually aktif. Jadi isteri pun dapat jadi isteri nak kahwin lagi dah bercerai. Tapi tak boleh sebab organ dalaman dah rosak. Astaghfirullahalazim. Semua dizalimi suaminya. Wow, jadi cerita-cerita yang tak selalunya kita dengar di Arus Perdana dibawa ke hadapan dalam program Aduan Jiwa. Ahmad Fitri Yahya menjadi pengacaranya. Terima kasih. Dan sampai ke hujung, hindari buli, kita jadi orang yang sabar dan bertenang. Yang penting kita buat persiapanlah nak keluar ke tempat kerja ke mana-mana pun, sentiasa bersiap sedia dengan apa teknologi yang kita ada. Siap siaga dengan pembuli di jalan raya. Jadi anda juga hati-hatilah apabila membawa kenderaan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Hidupkan pagi anda. Dan besok apa ceritanya Encik Fitri Yahya? Okey, perkongsian anak perempuan mengangkat bapa yang uzur menekan kren. Pengorbanan dia dari teknologi kreativiti demi kasih sayang yang abadi. Esok di MHI, jumpa lagi. Kata ikut kawan, ikut kelompok pengai syaitan. Ini bukan duduk Tanjung Rambutan.
ikut kumpul melayang kepala. Tak rokok tempat kau Cina. Alah nomor orang yang lain pun kena. Kekek emak kiloi-kiloi. Baru kau terpekik padaku ke kau terkantoi. Cantik mandi dalam kolam. Ingat adik-adik jangan buat macam-macam. Tingkap masuk pintu keluar tingkap.